Okay, so hari ni kita akan sambung untuk selesaikan kita punya chapter 4. Okay, so kita tengok apa yang kita dah belajar. Okay, apa yang you guys dah belajar? You guys dah belajar operation lah pada matrices, tambah, tolak, darab. Okay, bahagi kita tak ada. Okay, next you belajar pasal transpose, you belajar pasal minor cofactor. Okay, dan you belajar pasal determinant. Okay, determinant kita ada dua jenis matrices yang you kena faham, you kena conquer, which is 2 by 2 and 3 by 3 sahaja. Jadi tak payah nak pening-pening. Kalau medium, kalau lebih macam mana? Tak ada sampai situ sahaja. Okay, content kita. Next, kita belajar juga pasal inverse of matrix. Okay, inverse of matrix ada berapa step guys? Yang pertama, kita boleh pakai adjoint method. Okay. Yang kedua kita akan pakai ABKI. Tujuan ni adalah you nak dapatkan you punya A inverse. Okay. That is apa yang kita dah belajar. Right. Right, that's it. So here kita akan pergi kepada bahagian yang terakhir untuk chapter ni. Which is system of linear equation with 3 variables. Okay, variables biasanya kita akan guna X, Y, Z. Depend pada soalan lah, tapi biasa dia akan bagi X, Y, Z. Okay, system of linear equations. Dia akan bagi beberapa persamaan yang mana daripada persamaan tersebut, kita akan ubah kepada bentuk matrices. Right? Next, kita akan belajar macam mana kita nak tulis. Okay, dalam ni kita akan keluarkan persamaan, okay, in the form of AX equal to B, okay. Tak kira lah 2 by 2 ke, 3 by 3 ke, depends pada situasi soalan. So ni kita nak pergi kepada kita punya application lah, practical problems for you punya daily life. Next one, kita akan solvekan, okay, the unit solution of AX equal to B using inverse matrix. So inverse matrix kat sini tadi kita dah tahu dah ada dua cara. Okay, kita ada dua cara. Aisyatun Nabila ada? Ada, madam. Bila kita nak solve the unit solution of AX equal to B using inverse matrix. Okay, bagi tahu saya apakah step yang you boleh guna untuk cari A inverse? Adjoint. Yes, adjoint. You guna formula adjoint. Satu lagi apa dia? Satu lagi? AB equal to KI. Okay, ini yang kita dah belajar minggu lepas. Adjoint dengan AB equal to KI. Sebenarnya adjoint dengan AB equal to KI tu apa? Sebenarnya tujuan dia adalah untuk cari A inverse. So kita boleh apply, okay, dalam kita nak solve the unit solution. Sekejap kita akan tengok Next one, last part for this one adalah solve the unit solution AX equal to B using Cramer's rule. Okay, Cramer's rule ni benda yang paling senang dalam topik ni. Okay, yang paling senang. Right, so kita akan terus pergi kepada soalan. Okay, sekejap saya try buka dulu. Kok ada konten saya boleh share dengan korang. Okay, apa yang kita ada? Let's see. Okay, ini property ABKI, ini soalan tak ada. Okay, kita akan terus apply kepada kita punya soalan. Okay, tutup 4 kan? Systems of linear 4.4, system of linear equation with 3 variables. Okay, dia bagi dekat sini a matrix P and Q. So kita tengok kat sini dia adalah 3 by 3 matrix lah. Okay, 3 by 3. Both adalah 3 by 3. Find PQ. Ini adalah instruction yang pertama. Okay, instruction yang kedua, deduce the matrix P inverse. So kita ada instruction yang kedua. Next one dia kata express the following system in its matrix form. Okay, hence solve the linear system. So kita ada 3, kita ada 4 instruction dekat sini. Okay, so apa langkah pertama yang kita boleh buat kelas? Darab. Darab dulu. Okay, P darab dengan Q.
Okay. So first kita akan P multiply with Q. Alright. So you just multiply both matrices. Semua buat kan? Buat. Okay, bagi tahu Buat. saya apa ending dia. 2, 0, 0. 0, 0. 200 020 002. 002. Okay. Right. So bila dapat macam tu, kita dalam matrices ni kita tak akan tinggal dia macam tu. Kita akan bawa keluar dia. Okay. Kita akan jadikan di sebelah kanan ni matrik apa guys? Identity. Identity. Dan you akan keluarkan dia dalam bentuk macam ni. So you dapat PQ sama dengan 2I. Okay. So hasil dia dekat situ. Next kita pergi kepada deduce the matrix P inverse. So perkataan deduce ni sebenarnya sama maksud dengan proof. Okay. Ataupun hasilkan. Apa-apa pun dia nak ada step. Okay. So macam mana you nak dapatkan P inverse? Okay. Maksudnya kita akan guna apa yang kita cari tadi. Kita ada PQ sama dengan 2I. Okay. P inverse. Okay. P inverse letak mana guys? Depan ataupun belakang? Depan. Depan. Okay, P inverse kita letak depan. So dekat sini dia akan jadi 2 P inverse lah. Skala seperti biasa Madam dah bagi tahu. Kita akan letak dia depan sekali. Okay, anak Ashrawi ada. Izzatu Alia. Tolong saya macam mana saya nak solvekan this equation. P inverse bertemu P jadi apa? Identity. Okay, good. So dia adalah identity Q. Okay. Next, kita akan simplify yang ni. P inverse bertemu identity. Jadi apa Alia? Izzatul. P inverse. Okay, good. 2 P inverse. Okay, sekarang Izzatul nak cari apa Izzatul? P inverse. Kita nak cari P inverse. So, boleh tak kita bawa 2? Boleh. So, dia adalah P inverse sama dengan 1/2. Okay, lupa. Yang ni tak simplify lagi kan? Identity bertemu Q dapat apa? Matrix Q. So, P inverse adalah 1/2 Q. So, deduce the matrix P inverse. So, kita kena carilah P inverse sama dengan 1/2 darab dengan matrix Q. Okay? So, adakah saya boleh tinggal jawapan dalam bentuk ni, Izzatul? Adakah saya kena darab dia masuk dalam? Do we need? Yes. Yes, okay. Masukkan sahaja, alright. 3/2 negatif 1/2. What else guys? Negative 1/2. 5/2. Negative 1/2. Right, negative 1/2, negative 1/2, 1/2. Alright. Boleh kelas? Next, we'll go to our third instruction. Okay. Express the following system in matrix form. Bermakna, okay, dia bagi persamaan dekat sini. Okay, dia bagi dia bagi 3 persamaan yang you kena susun dalam bentuk matrix. Okay. So nak ambil dia senang saja sebenarnya. You just ambil apa? Ambil dia punya coefficient. Alright. Dia punya coefficient. So, okay, tengok coefficient dia. 3, sini negatif 1, sini 4. Alright. So, kita ada 3, 1, 0. So, keluarkan dia punya coefficient. What is the coefficient guys? Kita ada row pertama. Kita ada 2, negatif 1, 1. 1, Y tak ada. Bila Y tak ada maka jadi kosong. 1, 3, negatif 1, 4. 4. X, Y, Z. Okay. Dan di sebelah kanan, dia adalah you punya value which is 3, 1, 0. Ini adalah sebenarnya bentuk AX sama dengan B. Okay, ini adalah dikira sebagai matrix A. Okay, tapi dekat soalan ni, ini adalah matrix P. PX maintain lah. This is you punya PX, nak buat PX sama dengan B pun boleh. Okay. Boleh kelas? Boleh?
Boleh. Tak nak pun nak pakai huruf lain pun boleh, tak ada masalah. Asalkan huruf dia tak ada hubungan dengan matrik yang sedia ada, yang kita ada. Okey? Kenapa yang ni madam labelkan sebagai matrik P? Boleh tengok nilai dia. Okey, you tengok nilai dia. Sama dengan sini. Sama dengan matrik asal tu. Matrik P. Dia bukan Q dia bukan Q. So dia adalah P X sama dengan C. C ni any matrices, any name. Boleh, tak ada masalah. Right? Next one. Okay, so yang ni yang kita nak. Macam mana kita nak solve? Solve the linear system. Okay, yang ni yang saya nak fokus. Okay. So, macam mana kita nak buat? First, kita akan mula dengan kita punya persamaan. Px sama dengan C. Okay. So, kita nak dapatkan X. Sebenarnya kita dah tahu. Ax sama dengan B. You nak dapatkan X, you jadi apa? A inverse B. Betul tak? Ini you dah tahu. Okay. You already known. Okay. Kita dah tahu benda ni. So, sebenarnya macam mana dia jadi persamaan tersebut? Okay. You nak X. Okay. You nak X. So kalau kita nak X, apa yang kita akan buat adalah kita akan hilangkan P. Okay, saya akan hilangkan P. So kalau saya nak hilangkan P, saya kena tambah P inverse. Di sebelah P, bermakna di depan. So kat sini pun saya akan letak P inverse. Itu hakikat dia. Okay, ini untuk bagi awak faham. Okay. So next one. Kita simplifykan yang ni jadi apa? Identify. X. Okay, yang ni. Next one, P inverse C. P inverse C kita tak boleh solve lah. So dia jadi macam tu. Alright. Alright. So, identity X jadi apa? Jadi X. So P inverse C. So X adalah P inverse C. Jadi kalau kita nak cari X, you just ambil matrik P inverse, you darab dengan matrik C. So sekarang ni persoalan dia adalah ini yang awak nak cari, P inverse. Boleh? Boleh kelas? Yang ni sebenarnya sometimes kena deduce. Dia ada markah. Kalau exam bertulis dia akan ada markah. Sama juga dengan tugasan awak, tugasan individu. Kalau you kena pakai X sama dengan B, make sure anything yang melibatkan you kena deduce ni, you kena show. Alright? Ini kena show. Sebab kita ada markah dekat situ. Walaupun kita dah tahu. Oh, okay, nak cari X adalah A inverse B. Okay? Dia bukan bawa A pergi sini. Tak dia bukan bawa A. Dia bukan pindah-pindah. Dia bukan. Cara dia adalah you deduce kat sini. Right? Guna ABKI sebenarnya. Okay, you deduce. Guna prinsip ABKI. Okay, sekarang ni nak cari P inverse. Perlu cari ataupun ada maklumat daripada soalan? Ada. Okay, kita ada. So kita boleh terus ganti kita punya P inverse. Right, ganti sahaja, darab dengan 310. Okay, so macam biasa Meda dah ajar, ini adalah 3/3. Ini adalah berapa dia punya order? Alia Hamzah 310 berapa order matrik dia? 3/1. 3/1, very good. So 3 sama. Okay, so maknanya hasil awak adalah 3/1. Bila 3/1, saya akan ada 3 nilai sahaja sebagai jawapan akhir. Which kalau you kira, you dapat apa guys? 3, 1, negatif 2. Betul? Betul. Okay, sekarang ni dia suruh solve. Okay, soalan suruh solve. Jangan sekali-kali biar jawapan awak macam ni. Okay. Ini adalah X. X besar. X besar dalam ni ada apa? X, Y, Z sebenarnya. Okay. 3, 1, negatif 2. Jawapan akhir you mesti listkan keluar. Mesti bawa keluar daripada matrices. Mesti. Wajib X sama dengan 3, Y 1, Z sama dengan negatif 2. Ini baru dapat full mark. Okay. Ramai pelajar dia akan tinggal sampai sini. So ramailah pelajar kita potong markah dekat situ. Okay, sama juga dengan tugasan individu ke. Okay, untuk you UPS mungkin tak perlulah, tak penting sangat sebab you just pilih jawapan yang betul.
Okay, dari segi penulisan mesti sampai sini. This is baru kita dapat J1. Kalau you buat sampai sini J0. Okay, jelas kelas? Jelas. Jelas. Okay, ada masalah ke soalan ni? Ada. Tak ada. Okay. Soalan yang seterusnya, question number 2. Kita ada berapa soalan je? Ya. Soalan 1 tadi, boleh ke kalau nak guna Cramer's rule? Sekejap Oh, kita ada extra exercise. Soalan 1 tadi, boleh tak kita nak guna Cramer's rule? Jangan guna. Sebab apa? Sebab dalam soalan ni, bila soalan yang sama, dia ada beberapa instruction, you kena tengok adakah maklumat yang you nak dapat daripada apa yang you dah cari sebelum. Okay? Sebab nampak tak perkataan hence kat situ? Nampak? Nampak? Bila hence bermakna you wajib guna daripada apa yang you dah cari sebelum dalam soalan yang sama. Kalau you pakai Cramer's rule dekat sini bermakna jawapan betul. Jawapan akan dapat sama. Tapi markah tak ada. Okay? Boleh? Boleh, Boleh, masih madam. Apa dia? Boleh. Boleh. Okay, good. Next, soalan nombor 2. Saya akan minta you punya jawapan. Saya kita buka you punya OneNote. Kita tengok dulu guys. Okay, solve the following matrix by using the inverse matrix. Okay, maksudnya kat sini you boleh pakai apa? You boleh pakai adjoint dan ABKI. ABKI boleh tak? Sebab kita tak ada persamaan dia kan? Oh, tak boleh. Kita tak ada persamaan dia. Bermakna kat sini kita akan pakai adjoint sahaja. So yang ni kita akan pakai Cramer's rule. Okay. Adakah bermasalah soalan nombor 2 ni? Aisyah Nabila ada? Ada. Okay. This one right? Question number 2. Okay. This is the question. The inverse matrix. Okay, the inverse matrix, this is the equation. So you susun, okay. Ini adalah dipanggil sebagai following systems of equation. Maksudnya bila you dapat 3 persamaan, you nak dapatkan the value of x, y, z, you akan susun dia kepada bentuk matrices. Sebab bila kita susun bentuk matrices, you akan dapat satu matrix A, okay. Ini adalah sebagai matrix X yang sama dengan tu akan menjadi satu matrix B. Okay. Itu cara kita susun. Alright. Saya rasa dari segi susun semua orang dah boleh buat dengan cemerlang. Okay. Next, kita nak cari X. Okay. X. Kita dah tahu by formula A inverse sama dengan B. So bermakna you kena cari A inverse dulu. Okay. So soalan ni kita akan pakai adjoint. Okay. Kita pakai adjoint method. So kita tengok step kawan. A inverse adalah 1 per determinant adjoint A. Alright, which is sama juga dengan cofactor A transpose. Very good. Okay, first dia cari dia punya determinant. Okay, determinant ni you just pilih mana-mana row ataupun mana-mana column. So Aisyatun pilih row 1 kan? So kalau row 1 tambah, tolak, tambah. So yang lain you buat macam biasalah. Alright. Next, dia cari adjoint A. Okay, Aisyatun, sini saya spot. Kat sini, bila silap kat situ akan ada markah yang tolak lah. Okay. Walaupun jawapan akhir awak betul. Ni you guys kena faham. Kat sini you dapat markah. Tapi you akan hilang juga markah awak. You hilang kat sini, you hilang kat sini. Okay, boleh yang lain? Disebabkan apa? Sebabkan dia tertinggal transpose. Sebab Aisyatun dia nak cepat. Dia ambil adjoint A, dia letak semua. Dia letak minor, letak cofactor, dia letak transpose. Tapi dia lupa untuk letak transpose kat sini. Okay, kebetulan saya jumpa. Boleh Aisyatun? Boleh madam. So jangan tinggal lah, jangan tinggal. Okay, so you dapat adjoint A. So bila you dapat adjoint A, alright. You masukkan, you dapat A inverse. So A inverse ni yang you masukkan. Okay, A inverse ni yang you masukkan.
Ni something wrong. Siapa boleh spot apa yang wrongnya? Siapa boleh spot? Tak tulis X, Y, Z. At dia tak tulis kat depan. Sebab saya tak tahu dia buat apa ni. Dia mula-mula dia kata at sama dengan A inverse B. Tiba-tiba dia darab dua ni. Tiba-tiba dia darab dua ni. Tiba-tiba dapat jawapan. No, you have to write at sama dengan apa and keluarkan what is X, what is Y, what is Z. Okay. Alright, Cramer's rule ni sangat senang. Okay. Dengan syarat cara penulisan awak pun mesti jelas. Okay, mesti jelas. Okay, sama juga. You akan dapat AX sama dengan B sebagai satu gabungan persamaan dalam bentuk matriks, iaitu A sebagai matriks, X sebagai matriks, B pun sebagai matriks. Alright? Alright. So first, kalau kita nak guna Cramer's rule, okay, step pertama awak mesti you cari determinant of A dulu. Maksudnya you cari determinant of A. Nak cari determinant of A senang saja. You pilih row ataupun kolom. You masukkan cofactor bersama minor. Siap. Okay. Benda yang kita dah belajar. Next, step yang kedua yang saya nak semua orang fokus sekarang ni. Okay, you akan replace the column of A, okay, with n by 1 matrix B. Okay. Okay, so maksudnya kat sini kita akan guna matrix B. Alright. So kita akan guna kat mana? Kita akan guna kat sini. Kolom 1, kolom 2 dan kolom 3. So apa guna dia? Kita nak cari apa guys? Bila saya nak guna ni? Nak cari apa? Nak cari apa? Matrix A ke? Nak cari apa guys? X, Y, Z. Kita nak cari apa? X, Y, Z. Bukan. Sebelum nak cari X, Y, Z tu. Kenapa saya kena replace the column of A? Untuk cari apa? Determinant dia. Yes, very good. Saya nak determinant. Saya nak determinant. Saya akan cari 3 determinant. A1, determinant A1, determinant A2, determinant A3. Di mana you susun, you ganti kolom tersebut. Then the solutions automatic. The solutions untuk you cari X, Y, Z. Okay, ataupun X1, X2, X3 ataupun X, Y, Z adalah you ambil determinant matrix yang baru yang you susun ni, okay. Ni matrix baru kan semua ni. Bahagi dengan determinant determinant original. Alright. Ini adalah determinant apa? Yang you alter. Boleh kelas? Itu adalah Cramer's rule. Bermakna awak tak payah cari A inverse. No need. You boleh terus dapat you punya jawapan. Okay, so sekarang ni let's go and check your step. Okay. Soalan seperti ini soalan. Alright. So first you akan cari you punya determinant. Okay. So determinant dapat 1. So you tukar. Okay, you tukar dia punya kolom. 1, 2, negatif 3, 1, 2, negatif 3 dan you dapatkan the value of X. Alright, X, Y, Z. Ada soalan? Ada. Ya. Untuk Cramer rules ni, so means first kita kena cari determinant A dulu, yang original. Determinant original. Okay, determinant matrix original. Lepas tu? Yang second tu kena cari determinant each column. Determinant Yang of second step each ni. column yang you alter. Yes, betul. Okay, kita akan alter setiap kolom. Okay. Thank you, madam. So, dari segi cara penulisan, saya nak tengok sikit you guys punya cara penulisan Okay. Jawapan betul ke kawan awak buat ni? Okay. Ini baguslah. Okay. Cumanya yang ni bahagi dengan 1.
Z ni salah. Okay, Z ni salah. Sebab dia ada bahagi dengan 1. Dia adalah bahagi determinant. Okay. So let's look at question number 3. Okay, kita baca kita baca sikit. Soalan panjang ni. Itu standard lah. Okay. Soalan biasa kita akan bagi panjang macam ni. Kita ada 3 weightlifters. Kita ada Halim, Amin dengan Ahmad. So you dah kena, you punya mind, you ada 3 benda lah, 3 orang. Okay, Halim, Amin, Ahmad. Enter a weightlifting contest in which they could make up their total weight by adding 3 different size weight. Okay, Halim. Okay, so kita keluarkan. Kita ada Halim. 4 of weight X, 3 of weight Y and 5 of weight Z. Okay, total dia 295. So dekat situ sebenarnya kita boleh keluarkan, okay, dia ada 4X tambah 3Y tambah 5Z sama dengan 295. Ini untuk Halim. Okay. So siapa yang tak buat sebab dia tak baca, tengok apa yang saya baca ni. So benda ni tak susah pun. Alright. Amin, kita ada apa? 2X tambah 5Y tambah 3Z sama dengan 295 juga. Nilai sama. Okay. Last one kita ada Ahmad. Masukkan sahaja. Jadikan dia dulu sebagai persamaan. So ini adalah Ahmad. Okay. Kita ada 3X tambah 4Y tambah 5Z equal to 310. Okay. So kita ada 3 persamaan kat sini. Use the above information to determine the 3 separate weight by using Cramer's rule method. Okay, so of course langkah pertama you keluarkan dia punya perkali kita punya coefficient. Alright. So here is X, Y, Z equal to 259, 259 equal to 310. Okay, kat sini saja ada markah free kita nak bagi kat awak. 3 ke 4 markah. Okay. Next, kita nak guna Cramer's rule. Ada masalah tak kat sini? Tak ada Tadi tak ada orang tanya pun kan? Okay kan? Okay, good. Cramer's rule step macam tadi. Next, B. Alright, dia nak tukar pada Amin. Amin mana guna colour biru. So, kita tengok. Amin replace one weight of Z by weight Y. Okay, would this change the result of the... Okay. So, Amin, apa persamaan Amin yang asal? Kita tulis 2X tambah 5Y tambah 3Z sama dengan 295. Okay. Dia tukar Z dia kepada Y. Z ni dia tukar kepada Y. So, dia akan jadi persamaan yang baru. One weight of Z akan jadi 2Z dah berkurang. Tukar kepada Y bermakna 6Y. Okay. So, would this change the result of the competition? Nak tahu berubah ataupun tidak, you just ganti masuk you punya X. You punya value X. Alright. Okay, berapa nilai X, Y, Z yang you cari tadi? Berapa guys? X 25, X 25, Y 40, 40, Z 15. 15. Alright, so you just ganti masuk and then kita akan dapat berapa? 320. Okay. Oh, mestilah akan berubah tak? Berubah. Okay, kalau nak tahu berubah ke tak sebenarnya you ganti kat sini dia dah kira lah 295. Okay, dah ada dah nilai sebenarnya 295. Kalau you masuk ganti nilai pun yang akan dapat. Alright, so dia adalah jawapan dia yes sebab dia kata would this change? So mesti guna perkataan yes or yes lah. Okay, maksudnya dia berubah, there is changes. Alright, Amin lives 320 kilo. Okay, that is our answer. Okay, boleh kelas? Boleh. Okay, syarat dia nak jawab soalan ni just kena rajin baca. Dia tak susah pun. Okay, awak jangan takut dengan English of Mathematics. English of Mathematics is so simple. Okay,
You are possible to do it. Alright. Okay. Nombor 4 saya rasa tak ada masalah. Ke ada? Find MN, you just multiply. Find M inverse, kena guna apa ni? Mesti pakai AB. Betul tak? Betul. Sebab saya assume bila dia find MN, you akan dapat something. Skala I. Betul tak? Okay. You dapat KI kat sini. Alright. So saya tak bincang soalan ni. Alright. Kita ada. Okay. Kita ada 3 promotion package. Kita ada A, B, C which offer shirts, long trousers and neckties. Okay. Kita ada 3 item lah. Kita ada 3 benda kat sini. Baju, seluar dengan tie. Okay. The number of each item and the promotion price for each package is given in the following table. Okay. So kita ada package A, B, C. Dalam package A, B, C kita ada 3 jenis lah. Dan kita ada promotional price. Right. By using X, Y, Z respectively to represent the price of shirt. Okay. Write down a matrix equation. Okay. Dan kita kena solve. So itu basic lah. Benda pertama kita akan tukar kepada bentuk matrix. Okay. So macam mana nak keluarkan bentuk matrix? Just ambil 3, 2, 2, 4, 1, 2, 2, 1, 3. Okay. Kita akan multiplykan dia dengan kita punya matrix X. Which is contents dia adalah X, Y, Z equal to the total 2, 5, 6, 2, 1, 8, 1, 7, 3. Okay. Boleh? Boleh. Okay. So sekarang ni. So dia adalah matrix apa ni guys? Ini adalah matrix apa kat depan ni? Ini matrix apa ni? Sebelum kita nak kira, ini matrix apa? Yang saya label tu. Matrix apa? Sama tak dengan matrix M ni? 3, 2, 2, 4, 1, 2, 2, 1, 3. Sama tak? Sama. So you jangan nak cepat kira. Ini adalah matrix M. Ini apa? Ini X. Ini apa? B. Okay, MX sama dengan B. Sama juga macam AX sama dengan B lah. Alright. So bermakna kalau kita nak cari X, kita akan ambil M inverse B. Sama juga dengan A inverse B. Ini adalah original punya formula. Okay. Tapi soalan kita bagi dalam bentuk M. So kita boleh guna. Alright. Meda nak tanya. M inverse dah ada ataupun kita kena cari? Dah ada. Dah ada. Dah ada. Ada. Right? Kita dah cari part A. So you just masukkan dekat sini, you multiply dengan B and you will get your final answer. What is it class? X equal to 30, 68 and 15. Alright. Soalan. Determine the price of each term. So macam mana jawapan akhir saya kena tulis ni? Macam mana kelas? Tulis How? item tu. Lepas tu harga dia. Terus ambil X pun tak apa. Alright. X equal to RM 30. Y equal to RM 68. Z equal to RM 15. Okay. Ya. Yeah. Memang kena koma-koma. Kalau macam tulis direct tak boleh lah. Boleh. Tak koma pun tak apa. Yang ni koma ni Oh. boleh. Tak ada masalah. Okay. So maksudnya dekat sini. Okay. Kita dah assume X ni adalah shirt sebenarnya. Y, trousers, Z adalah kita punya neckties. Betul tak? Betul. Okay. Ni. Dia dah bagi tahu dah. Okay. Respectively represent the price of shirt, trousers and necktie. So dalam matrices bahagian terakhir ni sebenarnya you just kena rajin baca je. Rajin baca you akan dapat. Okay. Boleh kelas? Boleh. Okay. Next question number 5. Do I need to discuss? Ini pakai image kat lain lah. Yes. Which part? Adakah fine? Ni adalah first instruction. Second instruction, this is third instruction.
tak faham tentang more than the profit. So, this one. Okay, so fokus, salin, catat apa yang saya nak catat. Okay, sekarang ni kita nak baca soalan. Okay. Saya ke kena baca? Ha? Dami. Ha. Apa kata you guys on mic, you guys baca sama-sama. Boleh? Penat Mida nak baca? Boleh tak? Boleh. Bila lagi nak baca ramai-ramai kan macam duduk dalam kelas. Okey. Syafiq boleh kira. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sales of one gold medal by using XYZ respectively. Yang lain dah siap dah? Design the profit of from the sale of one gold, one silver and one bronze medal resolution opting to a situation. Design the above information given by Microsoft obtained from the sale of each type of medal. Okay, good. Ada yang laju, ada yang thank you guys. So kita akan keluarkan soalan. Soalan memang panjang. Ada berapa line ni? Ada 7 ke 8. So kita tengok satu persatu. Okay, dia kata factory itu produce 3 jenis medal. Alright, gold, silver dengan bronze. Okay, the total profit obtained from the sale of one gold. Okay, so keluarkan. Kat situ kita nampak macam ada satu persamaan. Kita ada one gold dengan 2 silver. Siapa tu macam media jadi macam ni petang ni. Okay, satu lagi kita ada apa? 1 bronze, right? Equal to 20. Okay, itu yang pertama. So saya dah keluarkan yang pertama. Okay, yang kedua, the profit obtained. Masih lagi cerita pasal profit. Daripada 1 gold, 2 bronze. Alright. 2 bronze kan? Kat sini dia tak bagi. So 2 bronze dekat sini susunan dia adalah 13. Okay, next, the profit obtained from the sale of 3 silver. Right, silver saya akan letak dekat sini. Okay, 1 bronze is 11 more than. Perkataan more than. Okay, adalah lebih besar sama dengan the profit obtained of 1 sale of gold. Okay, so maksudnya kat sini kita bagi awak persamaan yang bukan direct persamaan. So you just kena selesaikan, you cantikkan dia punya persamaan. So saya nak cantikkan, saya letak kat sebelah. Okay, let's you punya gold ni adalah X, you punya silver adalah Y, you punya bronze adalah Z. So persamaan yang pertama adalah apa guys? X tambah 2Y tambah Z sama dengan 20. Betul? Ya. Okey, yang kedua. Apa dia persamaan dia? X tambah 2Z. X tambah 2Z. Okey, Y bermakna kosong lah kat sini. Okey, persamaan yang ketiga ni yang you confuse. Okey, persamaan yang ketiga. Dia bagi persamaan 3 silver tambah 1 bronze sama dengan 11 melebihi. Okey, melebihi 1 gold. Okey, bermakna Madam boleh susun dia menjadi, saya bawa gold pergi opposite. Jadi apa? Negatif 1 gold tambah 3 silver tambah 1 bronze sama dengan 11. So persamaan dia akan jadi apa? Negatif X tambah 3Y tambah Z sama dengan 11. Sebab kita nak susun belah sini, you kena faham ini apa dia?
profit. Memanglah dia kata RM11 lebih banyak daripada profit untuk gold. So gold tu inilah yang dibagikan, sebelah lebih besar pada satu gold. Tapi kalau kita nak buat persamaan, sebenarnya dia je nak treat awak je. So you bawa saja gold tu pergi opposite of persamaan. So dia jadi negative X. Alright. So from here, it's actually we can get our matrices. Apa guys? Kita ada 1, 2, 1, 1, 0, 2. Betul? Nadia Nadira ada? Ada, madam. Ada madam. Tadi madam panggil Nat. Nak pergi mana Nat? Okey Nat. Satu Lengkapkan pusing. matrices kat sini Nat. Apa dia last row? Last row saya apa? Negatif 1, 3, good. 1. 3, 1. So kat sini macam biasa. Macam biasa X, Y, Z. So saya ni sama apa? Kita punya profit 20, 13, 11. That's it. Barulah kita dah keluarkan dalam bentuk matrix. So kita nak dapatkan X. Okay, so yang ni you guys kena jelas. Okay, sebelum you nak buat apa-apa, sebelum pengiraan, you excited nak kira, madam nak, you check dulu. Ada tak matrix ni dalam soalan sebelum soalan di atas? Ada tak? Ada tak guys? Ada. Matrik apa? M. Matrik M. Okay, so you labelkan dia sebagai macam ni. M X sama dengan B. So you nak dapatkan X sama dengan Sat, madam petik nama Sat. Fatin Nur Izzah. A3 T5. Ya, madam. Nak panggil Izzah ke nak panggil Fatin? Izzah. Izzah. Izzah kalau dapat buka kamera nanti recording saya boleh tengok balik you punya muka. Okay Izzah. Izzah, madam nak cari X. So X macam mana daripada kita punya persamaan tu? M inverse B. Okay. Madam nak tanya Izzah, boleh tak madam tulis B M inverse? Boleh tak? Boleh tak madam kira X sebagai B M inverse? Tak madam boleh. tukar kedudukan. Tak boleh matrices tak boleh sesuka hati. Okay, macam mana madam nak tahu M inverse di depan? Deduce. Okay, madam kata apa? You susun. M inverse tu mesti berada di depan sebab apa? M awak di depan. Okay, yang tu kita dah belajar. Okay, M inverse dah ada tak jawapan di atas? Ada kan? Ada. Darab dengan B. So end up here you dapat X sama dengan 7, 5, 3. Okay, Sherning ada? Yes, madam. Okay, Sherning. Is it right? Do I get full mark here? No, Why? because need to write X equal to 7, Y equal to 5 like this. Okay. Right. Can I get full mark there? Lim Chongzong. Chongzong ada tak? Where is Okay, Chongzong, macam mana? Adakah madam buat macam tu je jawapan madam? Jawapan awak. You need to write apa lagi? Apa lagi yang you kena tulis? Is it enough? Write only the numbers? No. And then? What should I write? Kelas, apa lagi yang tidak cukup kat sini ni? RM. RM. Okay, kat sini kan. Kalau awak dapat sampai situ, kat sini kan J kosong. Okay, you mesti letak RM. You kena tengok, case kita pasal apa? Kalau pasal profit, pasal modal, pasal cost, pasal profit, okay, mesti semua tu mesti letak RM. Okay, so yang ada masalah, tolong bagi tahu saya. Ada tak?
Ada soalan tak? Okey? Okey. Okey, soalan nombor 6 pun saya rasa tak ada masalah sebab Cramer's rule So saya tutup untuk tutup 4. Okey, next saya nak pergi kepada extra exercise terus. Soalan 1, do we need to discuss? PQ sama dengan I, 4I. Okey, dia bagi persamaan. Lepas tu, find the value of A, B and C. Perlu tak? Tak perlu. Okey, yang ni you just kira je. You just ambil PQ. Betul tak? Yes. A dan N PQ sama 4I. Okay. So you nak cari the value of A, B, C tu. Okay, yes. Yang ni you cari PQ. Okay. So apa yang you dapat ni you samakan dengan 4 identity. 4 identity adalah 4, 4, 0, 0. So bila macam ni, okay, bila sama dengan ni, you can just samakan elemen dia. Okay, pada kedudukan yang sama you boleh equal, so you dapat value of A, B and C. Right? Boleh kelas? Ada soalan tolong tanya. Jangan awak struggle tapi awak tak tanya. Any question? No. No. Okay. Next, look at question number 2. Right. A and B are square matrices such that kita ada BA sama dengan B inverse. Okay. So if B, find A inverse, hence find A. Yang ni kena buat Kena buat tak yang ni Kena. Kena. Okay. Alright. So kita tengok soalan ni. Kita ada BA sama dengan B inverse. Right. So kita tulis dulu apa yang kita ada. BA sama dengan B inverse. Diberi B. Okay. Kita ada maklumat B. If B, find A inverse. So sekarang ni matlamat madam nak apa? A inverse kan? Kemudian nak apa ni sebenarnya? A inverse. Find A inverse, hence find A. Sekejap B inverse. Find A inverse. Jadi A inverse sama dengan B square. Kita nak A inverse. So kalau kita masukkan A inverse. Sekejap Patutnya kita akan masukkan apa yang kita nak dalam kita punya persamaan dululah. Mana jawapan dia? Soalan mana tadi guys? Nombor 2 Oh ini yang Fatin Farhana PM saya ni. Fatin? Soalan ni yang tak ada jawapan Ya, madam. Jumpa dah jawapan? Tak. Dah saya compare dengan classmate je. Dia tak ada jawapan dekat sini Okay, so kita kena deduce kita punya A inverse dulu. Alright, kita kena deduce kita punya A inverse dulu. So, awak nak cari A inverse tapi persamaan yang you ada adalah BA sama dengan B inverse. Ada tak A inverse dalam persamaan? Tak ada kan? Betul tak? Tak ada kan dalam persamaan yang diberi. Ini persamaan yang diberi. Kita akan mula dekat sini. Okay. So macam mana madam nak wujudkan A inverse dalam persamaan? How? Masukkan. Okay, masukkan A inverse. Nak susun macam mana? A duduk belakang, maka A inverse pun duduk belakang. So kalau belah kiri A inverse duduk belakang, belah kanan pun you akan duduk belakang. Boleh? Izzat ada Izzat? Izzat ada?
Okay, next kita nak simplify. A bertemu A inverse dapat apa? Ident titik. Titik. Okay, so B inverse, A inverse. Yang ni pun kita akan simplify lagi. Okay, selagi boleh simplify kita akan simplify. You dapat B. B inverse, A inverse. Okay. So, sekarang ni you just nak A inverse. Di sini saja you nak. You nak A inverse. Tapi masalah kita ada apa kat sini? B inverse. Macam mana kita nak cancelkan B inverse? Adakah you boleh bawa B inverse you jadi bahagi? B bahagi B inverse. Tak boleh dalam matrices tak boleh. So macam mana kita nak settlekan dia adalah sebenarnya kita masukkan B inverse kiri dan kanan. Sorry, bukan masukkan B inverse, kita masukkan apa? B lah. Biasa. B biasa. Yes, B. Kita akan masukkan B. Susun dekat depan. Okay, sebab the original duduk memang dia dekat depan. Ini yang asal. Yang warna biru yang asal. Yang warna purple saya tambah. Kenapa medium kena tambah B? Sebab ini akan cancel. Jadi apa? Identity. Okay, B bertemu B tak ada masalah. Dia adalah matrix B darab matrix B which is akan jadi B square. So, ini simplify A inverse sama dengan B square which is baru kita dapat A inverse rupanya adalah B square. Itulah tujuannya you belajar benda ni. Maksudnya sekarang ni you ada dua proses. Satu you masukkan A inverse, yang kedua you masukkan B. Okay, you masukkan B. Kenapa kita masukkan B? Sebab kita nak cancelkan. Pada A inverse tu kita nak A inverse sahaja. Okay, tujuannya saya nak A inverse sahaja. Alright. Dan saya dapat A inverse sahaja. So A inverse adalah B square. You just ambil matrix B yang diberi dalam soalan. You dapatkan, you multiply and you get the answer. Boleh kelas? Boleh. Okay. What is the final answer of B square? Jawapan belakang tak ada kan? Tak ada. Bagi tahu saya apa jawapan dia. Fatin Farhana. Fatin? Ya, madam. Okay, Fatin bagi tahu saya apakah B square awak? Apa hasil darab dia? Ada lain yang kira? Ke semua tak buat soalan ni? Negatif 2, Negatif 2. negatif 1, 5, 2, negatif 3, negatif 1, negatif 2, 4, 2. Okay, good. Thank you. Yes, siapa yang panggil saya tadi? Jawapan kat belakang ada. Ada? Ada Ada, nombor soalan 1, nombor 2. Soalan 1 nombor 2. Oh, this one. Alright. Betul? Yang tak ada soalan 2. Okay. Kenapa saya tulis dia jam ni? Sekejap Alright, so kita pergi kepada next part of the question. Alright, dia nak minta cari A. Macam mana guys? Macam mana nak dapatkan A? Hence, dia guna perkataan hence. Bermakna awak mesti guna A inverse dalam mencari A. You mesti guna A inverse dalam mencari A. Sebab ada perkataan hence. Jangan pi buat benda lain pula. How? Macam mana?
Tambah A. Tambah A? Nak tambah A dekat mana? Depan A. Inverse. Tak, saya tak tahu pun. Saya cuba. Okey, dalam persamaan ni, memang ada A lah. Tetapi isu dia ada perkataan hence kat sini Ajmal. Okey, bermakna you nak cari A, you mesti guna A inverse sebab you dah dapat A inverse dalam you punya soalan. Sebab tu dia guna hence. Hence. Alright? Bila guna hence, bermakna you kena guna hasil ni yang you dah cari sebelum untuk you dapatkan A. Okey, maksudnya sekarang ni you nak dapatkan A, you mesti guna A inverse. Macam mana saya nak dapatkan A dengan menggunakan A inverse? Medium kalau macam reduce dalam A inverse sama dengan B square tu, lepas tu kita buat-buat, lepas tu jadi A sama dengan apa-apa, boleh ke medium? Okey, kita try. Okey, you ada persamaan awak A inverse sama dengan B square. So you nak dapatkan A. Alright. So you deduce, you letak belah depan. A B square. So ini sama dengan apa? Identity. A B square, betul tak? You nak dapatkan B square, macam mana you nak settlekan B square ni? You nak dapatkan A, macam mana you nak settlekan B square? It becomes macam Kalau mana? tambah B inverse balik. Kalau guna BA sama dengan B inverse tu boleh macam reduce B inverse. Lepas tu nanti dia jadi A sama dengan B inverse B kuasa negatif 2. Oh, tak boleh. Sebab ni main dengan matrices ni. Okay, dia main dengan matrices. Kita tak semudah itu kita nak settlekan dia. Sebab you ada B square. B square ni memang dia adalah sama dengan A inverse. Sagi hilang. Semua jadi identity. So kita tak boleh pakai yang ni. Alright. So apa yang you boleh buat? Okay. Apa yang you boleh buat? Sebenarnya apa yang you boleh buat adalah bila you nak cari A, kita nak guna A inverse. Right? A inverse kita ada. Right? Kita ada kita punya value. Right. Nak mudah, kita pergi kepada formula A inverse biasa. Okay, bagi tahu saya apa formula A inverse? A inverse sama dengan 1 over One determinant. adjoint. Yes, yang adjoint. 1 over adjoint A. 1 over determinant multiply with adjoint A. Okay. Kalau you nak cari A, okay, you boleh tukar dia menjadi 1 over determinant of A inverse multiply with adjoint A inverse. Sebab tu soalan dia suruh kita guna A inverse dalam mencari A. Ini sebenarnya yang dia nak. Okay, you alter the formula. Okay, you alter the formula. So maksudnya kat sini saya nak cari determinant of A inverse and then saya nak cari adjoint of A inverse. Sebenarnya kita just guna cara yang sama, formula yang sama. Okay, guna pada matrik ini. Matrik inverse. Medium. Kiranya kalau dia berkaitan macam soalan tu memang kena ikut turutan lah medium. Yes. Sebab ada hands. Oh. Madam, kalau saya buat A darab A inverse equal to identity. You buat A darab A inverse. Betul. Okay, macam mana you nak dapatkan A? How? Dia maksud madam dari segi calculation. Takkan kita tak boleh ambil identity bahagi dengan A inverse. Kan? Salah. Dalam matrices. Maksudnya kat sini, okey, cara ni tak berhasil. Tadi kita nak pakai ABHI, tak berhasil. Bermakna you sebenarnya, okey, awak sebenarnya boleh mencari A di mana kita ambil formula adjoint. You just change the adjoint and determinant
using the inverse matrices. Itu saja cara dia. Okay. Maksudnya yang lain ni nak cari determinant, kita akan ambil contoh Meda ambil row 1. Okay, negatif 2. Negatif 1 tambah 5. Alright. Okay, so kat sini kita ada negatif 1, negatif 3, 4, 2. Okay. 2, negatif 1, negatif 2, 2. 2, negatif 3, negatif 2, 4. So you dapat sama dengan 16. Right. So itu baru determinant. Sekarang ni kita cari determinant of A inverse. Next you cari adjoint of A inverse. And then you combine. Right. You combine everything here. Okay. Adjoint A inverse. At the end you akan dapat negatif 2, 22, 16. Negatif 2, 6. 8, 2, 10, 8 is equal to negative 1 over 8. Sampailah you dapat jawapan dia. Okay. That's it. Boleh? Okay, so saya rasa ini adalah new idea lah you dapat hari ni. Betul tak? Betul. Sebab apa kita boleh guna? Sebab dia ada perkataan hence juga situ. Okay, sebab dia ada perkataan hence. Okay. Boleh kelas? Boleh. Okay, soalan mana lagi yang perlukan discussion? Sebelum saya tutup chapter ni. Saya dah minta awak buat semua benda tau. Walaupun saya minta 4 hari bulan untuk you submit, untuk you upload, bermakna you dah cuba jawab semua. Okay? Upload tu untuk you touch up hutang-hutang sahaja. Ada tak kelas? Ya? 24. Apa dia? 3, 1 page 24. Ha? Apa? Nak, Soalan 3? saya tak tahu extra nombor dia dah lari muka surat 24. Yang tu 3, 1 bawah tu. Oh ni yang Bukan bawah ni. Okey. Ada lagi tak yang lain? Soalan 2. Bagi tahu muka surat lah sebab muka surat dah macam berterabur bagi tahu muka surat. Soalan 2, 2B. Soalan 2. Soalan 2 dalam tu ada soalan lagi 2B. Ya, muka surat berapa yang? Sekejap. Madam, page 22 tak ada jawapan juga. Page 22 tak ada jawapan Ada lagi tak? Soalan yang lain? Ada soalan lagi tak? Madam, yang tadi tu muka surat 6. Ha? Yang tadi tu muka surat 6. Muka surat 6? Extra exercise. Dekat apa? Hotel. Kejap. Hotel lah 22. Apa dia tadi? Muka surat 22. Okey. Muka surat 22. Okey, siapa dah jawab soalan ni? Dah jawab tapi tak tahu jawapan betul ke tak. Apa jawapan yang you dapat? Dapat. Kalau ikut ni, you just cari PQ and then you transposekan dia. Okay, and then you tambah dengan satu matrix R. Okay, so kalau you nak dapatkan matrix R yang ni, kita boleh pindah menjadi tolak. Am I right? Betul? And then you akan dapat you punya R. Okay. Apa jawapan awak tadi? Kosong. Negatif 6, 7. Negatif 5. 2, 1. Okay. Negatif 8. Negatif 25. 20. Okay, kawan-kawan yang lain macam mana? Dapat tak jawapan yang sama? Sama. Tak mati. Tapi dapat tak? Dapat.
Zarif dapat tak? Zarif? Tak buat lagi. Dah buat lagi. Okay, nanti buat nak. Alright. So yang ni saya tinggal lah. Okay. Yang lain dapat sama kan tadi kan? So kita assume jawapan awak tu betul lah. Okay. Madam, tunjukkan. Ya. Tunjuk. Ya. Yang ni soalan C kena tunjuk. Ya. Janganlah tunjuk soalan ni. Masalah kat mana? Suara siapa tu? Saya, Safia. Okey, Safia, masalah kat mana? Saya tak faham. Okey, dia bagi persamaan. PQ transpose tambah R sama dengan satu matrix. Okey, Meda nak tanya. PQ ada tak? Ada. Ada kan? Maksudnya, Safia, nanti Safia kena cari PQ dulu. Cari dulu hasil darab antara PQ. Okay, you ada kan? P dengan Q kat atas ni. You multiply macam biasa. Ini adalah berapa dia punya ni? 3/2. Yang ni 2/3. Alright, so sama. So hasil dia adalah 3/3. Okay, bila you dah dapat PQ, you akan cari apa? You akan transposekan dia. You transposekan, you dapat. Ini step pertama, ini step yang kedua. Boleh tak Safia? Boleh. Saya Okay, next. You nak cari R. R adalah matrik yang diberi asal ni. Matrik apa ni? 2, -2, 5, 2, -2, 5. You tulis sampai bawah. Alright. You tolak dengan PQ transpose tadi. Dan you akan terus dapat dia punya jawapan. Yes. Siapa panggil saya tadi? Boleh? Boleh. Dah. Okey, so soalan ni selesai. Tu dia soalan ni. Boleh ha? Boleh tak? Kita tak tahu boleh ke tak? Soalan mana? Soalan living room. Yang B. Yang B ada masalah? Banyak lagi soalan kita sebenarnya. Okey, soalan living room ada masalah ha? Oh dahsyat typo soalan ni. Living room ada masalah ke? Tak ada. Tak ada. Semua orang kena baca tau. Kalau kawan awak kata tak ada, maksudnya you baca je. Then you akan dapat jawapan dia. Keluarkan, buat macam madam tadi. Highlight, keluarkan satu persatu. Okey, apa yang dia bagi tahu. Ke masih ada yang nak tanya soalan living room? Yang dia dah baca tapi dia tak faham juga. Ada tak? Ada tak kelas? P ni ada masalah Yang ni ada masalah. Ada masalah ke price ni? Tak ada jadi ni. Dia diam sebab dia tak jawab lagi ni. Betul ke tidak? Betul. Tak buat lagi. Saya tak faham yang inverse tu. Inverse matrix A. Yang B tadi Inverse matrix A. Alright, kita akan stop sekejap. Okay, disebabkan aim kita nak habiskan bab 4 kan? Alright, kita akan stop sekejap. Dan kita akan sambung. Boleh? Boleh. Nah, kita akan stop sekejap. Kita akan habiskan soalan-soalan chapter 4 untuk extra exercise. Dan kena ingat, extra exercise adalah soalan final PSPM. Okay,
Kita tengok satu persatu ayat. Okay, Madam nak minta Enshun ada Enshun? Ada, madam. Enshun boleh tolong Madam baca ayat pertama? Amir intends to replace his home floor to ceramic tiles, parquet, or mosaic. Okay, so maksudnya kita ada tiga jenis barang yang mana dia nak replace dia punya lantai di rumah. Okay, matematik. You nampak saja bahasa Inggeris, tapi bahasa Inggeris kita adalah bahasa Inggeris yang mudah. Bukan yang complicated. Okay, settle soal ayat 1. Okay, ayat yang kedua, Madam nak minta. Okay, Rita, read me the second sentence. If he uses ceramic tiles for the living room, parquet for all the bedrooms and mosaic for the kitchen, the total cost is 2,625. Okay, you stop kat situ. Alright, sekejap lagi Rita sambung sekejap lagi. Okay, dekat situ kita ada satu persamaan. Di mana dia guna items yang berbeza pada tempat yang berbeza. Okay, dia ada 3 perkara tadi. So bermakna kita dah boleh assume. Okay, X adalah kita punya ceramic. Parquet dengan Z adalah kita punya mosaic. Okay, tambahan sebenarnya kat bawah ni dia dah bagi tahu dah. Okay, dia dah bagi tahu dah. X, Y, Z tu apa. So daripada situ, apakah persamaan yang Rita boleh keluarkan daripada ayat yang kedua tersebut? Apa dia? Okay, you punya living room dia bagi apa? Dia bagi keluasan 25 square meter. So kita boleh keluarkan apa guys? 25X. X tambah 35Y. 35Y tambah 10Z. 10Z. Z. 2625. Okay, next. Ayat yang kedua. Ayat yang seterusnya. Honze ada Honze? Lim Honze. Ada, Madam. Okay, Lim Honze tolong Madam baca ayat seterusnya. If. Yeah, Madam. If he use camera tile for the living room and bedroom one and mosaic for Okay, sekejap Dia kat situ dia combine. Dia kata living room and bedroom one. Living room and bedroom one is just dua ni, 25 dengan 15. It's just satu keluasan. So kalau dia dah combine, kita just tambah the area. So what will be the total area guys? 40. Yes, 40 X. Sebab ceramic adalah X. Okay, continue Honze. and mosaic for the other bedroom and kitchen. Mosaic for other bedroom and kitchen. What is other bedroom? Other bedroom is bedroom 2, bedroom 3 and kitchen. So what will be the total? Senang. 30. Tambah 30. Mosaic adalah Z, bukan Y. Z. Y adalah paket tadi. Okay. So dia dah jadi satu persamaan which is equal to 2450. So kita settle sampai sini. Tadi kita settle dah ayat tu. Kita buat sentence by sentence. It's not complicated, alright? Next one. Tan ada transition. Ada. Alright, Tan, help me read the however sentence. However, if bedrooms 2 and 3 use parquet and the other rooms and kitchen use ceramic tiles, the total cost is 3,200 ringgit. Okay, so total dia 3,200. So kita tulis sama dengan siap-siap. Okay, kat sini dia terbalikkan ayat. Dia tak ikut susunan. Tak ada masalah. Okay, bedroom 2 dengan bedroom 3 use parquet. Parquet adalah Y. Okay, 2 dengan 3. What is the area of 2 and 3? 20. Betul? Okay, good. Next, ceramic tile. Ceramic tile adalah kita punya X. What is the area? Other rooms. Okay, tadi 2 dengan 3 kita dah pilih. So, other room adalah 15. Bedroom 1 and kitchen 15 tambah 10 dapat 20. Dapat berapa guys? 20. Okay, the other room. Sorry. The other rooms bermakna termasuk dengan kita punya living room lah. Sebab dia dah nama room juga. Okay, living room. So, you dapat 50 X tambah 20 Y. Tak ada apa kat sini. Okay, kosong. Okay,
50x tambah 20y. Okey, faham tak sampai sini? Okay, this is, benda ni depends pada awak. Are you willing to read or no? Okay, kena baca satu persatu. Settle. So benda ni dah jawapan adalah A. Okay, jawapan kepada A. So next, AX sama dengan B. Right? So bila AX sama dengan B ni, sebenarnya kita dah boleh keluarkan kita punya coefficient. 25, 40, 50, 35, 0, 20, 10, 30 and 0. X, Y, Z. Okay, you get 2, 6, 2, 5, 2, 4, 5, 0. Okay. Next, kita nak cari inverse of matrix A. Okay, you nak cari A inverse. Okay, mak siapa tu? Tutup. Okay. Semua okay? Alright. Okay. Sekejap. Alright. So kita akan, so bila you dah dapat persamaan tadi, you dah berjaya keluarkan dalam bentuk A X sama dengan B. Okay. Benda pakai A sahaja sebab memang kita, ini adalah bentuk standard lah. Kalau tadi kita ada pakai MX sama dengan B, kita ada pakai PX sama dengan B. Sebab it's given, the number of matrix, the name of the matrix is given. But here is not given, so kita just pakai yang standard. Okay, soalan dia. Find A inverse, hence determine the price RM. So, adakah bermasalah untuk you cari A inverse? Ada masalah tak nak cari A inverse? A inverse adalah Okay, bermakna A inverse macam mana nak cari guys? Kita pakai cara apa? Cara apa A inverse? You use adjoint. Sebab apa? A kita dah cari. This is A. This is matrix A. So you boleh pakai cara adjoint. Boleh? Boleh tak? Siapa yang tanya tadi? Boleh. Okay. So, sebab you confused dekat sini. Sebab biasanya bila you dapat persamaan ni, you terus buat X sama dengan A inverse B. Okay. Untuk you dapatkan the price RM for each element, kita akan pakai A inverse yang kita cari tadi terus ganti masuk. So you dapat the value of X, RM, Y equal to RM, Z equal to RM. Okay. So saya rasa dah settle soalan tu. Boleh kelas? Boleh? Okay, nanti cuba jawab cuba jawab. Alright, so saya nak tengok soalan ni. Okay, let's look at. Okay, nampak simple saja soalan ni. Okay, nampak simple tapi tak simple pun sebenarnya. So kita ada matrix A. Okay, yang ni dia minta suruh cari A inverse. Right? Next, kita ada matrix C. Yang ni dia letak C inverse. Find B. Dia suruh find B. Tapi dekat sini adalah B transpose. Okay, macam mana kita nak buat soalan ni? Okay. Maklumat yang diberi adalah sebenarnya kita ada kat sini. Kita ada persamaan lah kat sini. A inverse, B transpose, C inverse sama dengan 1103. Okay. Apa yang kita boleh buat adalah, okay, kita tak ada A inverse dengan C inverse. Okay, kita tak ada dua ni. Tapi kita ada A dengan C. Maksud madam adalah cuba kita masukkan A dalam persamaan tersebut. Kita tengok apa yang jadi. Okay, madam masukkan A. So A madam akan letak depan sekali. Termasuk belah kanan. Okay. Apa yang awak kena buat je salin je dulu. Kita cuba kita cuba. Okay, so A bertemu A inverse dapat apa guys? I
Identity. Okay, identity. So identity awak boleh tulis macam ni lah. Identity B transpose C inverse sama dengan A1013. Okay, sama juga dengan B transpose C inverse. Okay. C inverse kita tak ada. Tapi kita ada C. Madam cuba untuk masukkan C pula letak belakang. Okay. Apa jadi kalau saya letak C dekat belah belakang? Okay, belah sini dia akan ada C belah belakang. Okay. Supaya di depan dia adalah B transpose inverse menjadi B transpose. So dia adalah A1013. So saya ada matrik A dan C. Saya boleh masukkan apa yang diberi iaitu 2, 3, 2, 4. C adalah 2, negatif 1, 1, 1. Dan di tengah ini adalah 1, 1, 0, 3. Okay. Next one. Kita nak B. Dah menghampiri. Okay, kita nak B. Tapi kita ada B transpose. So you boleh cari B transpose. Betul tak? Betul. Kita cari B transpose. Kita cari B transpose. Okay. Next, kita tengok apa yang kita boleh multiply. Saya akan settlekan dua matrices di depan dulu. So dia ada 2, 11. Okay, you darab yang ni lah. Okay, 2 tambah 2 dapat 2. Okay, darab dengan 2 darab 1 dapat 2. Tambah 9 you dapat 11. Okay, next saya ada 2, 14. Okay, 2 negatif 1, 1, 1. So B transpose sama dengan 15, 9, 18, 12. Okay, kita nak B. So kalau you nak B, you just transposekan balik. Okay. B adalah B transpose, kita transposekan balik. Okay. You pantah balik kepada original. Kita transposekan dia. Maka kalau kita transpose, kita akan dapat 15 dalam bentuk kolom. 15, 9, 18, 12. That's it. The answer. Okay. Boleh tak? Ada soalan yang tanya saya? Ada soalan kelas? Buat masa sekarang tak ada. Tak ada. Faham? Faham. Di dalam matrices bila you nampak persamaan ni, you nampak soalan pasal apa dia bagi A inverse dengan C inverse sedangkan kita tak ada maklumat A inverse dengan C inverse. Kita ada A, kita ada C. Okey, itulah guna properties ABKI. Okey, property ABKI yang saya masukkan adalah you masukkan kiri dan kanan you susun. Okey, you susun A di depan. Sebab kita nak partner dengan A inverse. So bila you susun A di depan, next you susun apa? You susun C kat belakang. Okay, kenapa? Sebab saya nak hilangkan inverse tersebut. Saya nak hilangkan A inverse, saya nak hilangkan C inverse dulu. Sebab B transpose dengan B ada hubungan. Apa hubungan B transpose dengan B? Okay, B adalah you transposekan kembali B. Okay, contoh B adalah 15, 18, 9, 12. Alright, B transpose, so you buat apa? You just ubah dia menjadi kolom. 15, 18 jadi kolom, 9, 12 jadi kolom. So you dapatlah B transpose. So B dengan B transpose dia sebenarnya konten yang sama. Cuma you just ubah kedudukan sahaja. Alright? Boleh kelas? Boleh. Okay, soalan mana lagi? Madam, soalan yang dua tu, yang ni, ya? Yang dekat skrin ya? Yang dekat skrin. Okay, so let's look at question ni. Ini pun saya rasa setiap sesi dia memang pelajar akan tanya lah. Okay, kita bagi P. Okay, dia kata show that P square adalah sama dengan negative 7i P cube. Hence bermakna kita mesti guna apa yang kita cari tadi. Okay, itu hint yang pertama. Okay, next. So bermakna kita nak cari P square. P square, alright, of course you can do this. Alright, you just multiply
Okay, 2 kali. So saya dapat P square, saya dapat negatif 7. 1, 1, 0, 0. So dia dapat negatif 7i. Shun. Okay kelas, satu lagi saya nak jawab. Kalau soalan matematik bertulis, bila soalan ada instruction shun, jawapan pun mesti ada shun. Dia tak boleh you buat jawapan saja, tidak lengkap. Ada shun baru J1. Tak ada shun, dia macam ni lah, J0. Okay, mesti tulis should. Alright, alert dengan you punya tugasan. Next one, kita nak cari P cube. Alright, P cube. Okay, P cube sama dengan negatif 7P. Alright, P cube kita boleh ambil P square multiply with matrix P. Kita ada negatif 7IP which is sama terus dengan negatif 7P which is shown. Alright, boleh sampai situ. Ataupun kalau you tak nak buat macam ni pun, kalau sebab shown kan, shown dia tak ada masalah lah. Awak nak multiply pun boleh, ambil P square. Sorry. 3, 4. You ambil negatif 7, 0, 0, negatif 7. You multiply dengan you punya P. 3, 4, negatif 4, negatif 3. Okay, so you akan dapat negatif 7. Sorry, you akan dapat macam ni dulu Semua dengan saya ke ni? Ya. Okay. Kita habiskan hari ni supaya kita punya minda hari Rabu ni adalah Math Finance. Okay. So kita akan, you akan dapat matrix ni. Tapi hint dia, jawapan akhir dia you mesti dapat dalam bentuk negatif 7P. Cuba tengok ada tak sifar yang, you boleh faktorkan negatif 7. Boleh you keluarkan negatif 7. Di dalam tu tinggal 3, 4, negatif 4, negatif 3. So sama dengan negatif 7P. Should. Right? So yang ni ada 1 lah, tak kisah. Sebab dia tak ada terikat dengan mana-mana. So mana-mana pun you boleh guna. Faham tak? Faham Mas? Okay, good. Next kita nak cari P4 dengan P5. Okay. Kita nak cari P4. Jangan ambil 4 matrices you darab. Okay? Jangan. Sebab dia ada hands. Dia ada hands bermakna you mesti guna. Okay, you mesti guna yang ni. Yang ni. P square negatif 7i. Satu lagi P cube sama dengan negatif 7P. Ini yang kita kena guna. Okay. So as we know, P4 adalah P square multiply with P square. Betul? Okay? Okay. So just ambil negatif 7i darab dengan negatif 7i. Dia adalah 49 identity. Okay? That's it. Betul tak? Dia adalah 49 matrix identity lah. Jawapan akhir dia bentuk apa guys? Bentuk matrix ke? Macam tu. Nak macam ni pun boleh. Tapi kalau awak jawab dalam bentuk macam ni pun tak salah. Okay, kita terima. Okay, masih boleh. Alright. Next, kita nak tengok. Sorry. P5. Okay, P5. Kita ada P2, P3. Negatif 7, negatif 7, 49, P. Okay. You boleh ambil P2 multiply with P3. Dia adalah negatif 7 identity multiply dengan negatif 7P. Constant dengan constant. Selesaikan constant dengan constant dulu. Dapat apa? 49. Okay, Ana Ashrawi ada? Ada Ana? Okay Ana. Sekarang ni madam nak darabkan matrix identity dengan matrix P. Dapat apa Ana? Dapat P. Very good. So kita dapat 49 matrix P. Okay. Jawapan akhir dia bentuk apa Jawapan akhir dalam bentuk matrix tak? Cuba tengok. Kelas? Matrix. Okay, jawapan akhir kita mesti buat bentuk matrix lah.
Rasa ni bergantung pada, mungkin kita terima jugalah kat sini, mungkin. Tapi sebab dia melibatkan calculation, okay, yang mana you boleh simplify, so kita kena simplify dia punya matrices. Right. Okay, settle. Faham kelas? Faham? Faham. Okay, next question. Okay, cepat. Awak pun nak habis cepat, saya pun nak habis. Dah habis dah? Dia ada banyak ni. Ada tak yang dah buat yang dia tak dapat soalan? Yang lain saya rasa lebih kurang saja. Yang ni pun awak boleh baca soalan dia satu persatu, you buat sama dengan. Okay, you akan nampak X tambah Y tambah Z sama dengan RM11. Sama dengan berapa? RM9 sama dengan RM13. Okay? Boleh? Boleh. Yang ni saya rasa awak boleh buat. Increase ni you boleh cari, you tambah je dengan 20%. You cari nilai untuk 20% supaya you boleh kira final price tu. Ada lagi tak soalan? Kalau tak ada, Mary nak stop dah. Saya rasa more kepada soalan-soalan pattern dia lebih kurang sahaja. Tinggal awak untuk cuba jawab sahaja. Ada soalan lagi? Takut nak tanya soalan. Tak ada. Tak ada? Tak ada. Tak ada. Okay, tak ada Okay. So berapa persen lagi yang you tak siap chapter 4? How many percent? Farish, berapa persen lagi? Kira dah pula lagi. Agak-agak right. Banyak extra exercise ke tak siap lagi? Banyak lagi. Yang depan-depan dah siap dah? Depan siap lah. Ikut. So okay. Macam hari tu weekend Meda bagi tarikh 4 hari bulan 9. Kira sampai weekend ni lah you kena siapkan Okay, saya stop recording. Okay, sampai weekend